Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Pian dan juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Ya. Warna Pagi. Dah 9.32 minit pagi. Selesai sudah analisis kita untuk hari ini. Mhm. Dan kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Kita Malaysia. nak ajak sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang prihatin untuk buat baik. Dah baik dah, insya-Allah. Ah, Nak tambahkan Alhamdulillah. lagi kebaikan, tambah-tambah lagi hari ini. Ah, Hari ini sedang kita berlangsung untuk ataupun bersiaran ni, kita ada lebih kurang 50 hari lagi menjelang Ramadan penghulu segala bulan untuk tahun ini. Jadi ya. mungkin ada orang dianggap Ramadan ni peluang kita untuk gandakan kebaikan, gandakan pahala kita, insya-Allah. Mm. Walaupun mungkin ada yang kesempitan, kewangan dan kehidupan dan sebagainya, dia akan rasa tak apa, boleh berlapar Ramadan ni, so at least tak adalah banyak belanja. Inilah peluang kita nak membantu mereka yang memerlukan. Ya, dan pastinya pagi ini untuk Suara Kemanusiaan bersama IRM ataupun Ya. Islamic Relief Malaysia, kita ada tajuk tentang memaknakan Ramadan. Dan pagi ini kita bersama dengan Pegawai Kanan bahagian program Islamic Relief Malaysia, iaitu Sis Faah Zura Kadi ataupun kita panggil Sis Faah. Kita di konti, dia di kereta. Weh, lagi itu. Assalamualaikum Bagus, Sis Sis Faah. Faah. Waalaikumsalam, Pada Pian, Pada Azwan. Apa khabar kita kat dalam kereta tu? Tak pandang ke Alhamdulillah. tu? Oh, Aircon tidak, hidup, Alhamdulillah. Buka aircon. Ya, buka. InsyaAllah. Okey. Apa pun alhamdulillah, terima kasih Sis Faah yang bersama kita hari ini mewakili Islamic Relief Malaysia. Kita nak cerita tentang memaknakan Ramadan. Macam tadi kita ceritalah, mungkin ada antara kita macam-macam lah kegembiraan dan perasaannya. Ada juga yang bercampur baur juga sebab tak pasti lagi macam mana agaknya pandemik kita ni bila nak berakhir dan sebagainya. Jadi mungkin awal ni kita nak cerita sendiri sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia dan mungkin NGO lain juga, macam mana khidmat bakti kita juga untuk membantu mereka yang memerlukan setakat ni. Sis. Silakan Sis Faah. Baik, terima kasih Pada Pian, Pada Azwan. Sama. Assalamualaikum kepada DJ, sahabat-sahabat saya yang sedang mendengar di IKIM. So untuk sebelum saya ceritalah gerak kerja Islam Relief, so saya nak share sikit sedikit orang kata info lah. Last year Bank Negara dia share sebab Bank Negara estimate sebanyak 88 juta ke 115 juta orang akan orang kata akan ke kluster, ke kelompok miskin tegar. So itu Bank Negara secara keseluruhan lah satu Malaysia, di satu negara. Untuk di Malaysia sendiri tahun ini kalau kita tengok statistik Jabatan Statistik Negara, so untuk Mei 2020 sebelum pandemik Mac 2020 employment rate kadar pengangguran 3.9% saja. Tapi Mei 2020 selepas pandemik naik peratusan tu sebanyak 5.3%. So saya nak cakap kat sini kenapa saya share data-data ni. Saya nak maklumkan yang orang kata pandemik tu, kesan pandemik tu ada kan. So orang hilang pekerjaan, orang yang hilang kerja, yang berniaga tu tak boleh nak berniaga, PKP apa semua tu kan. So kesan tu orang kata di Malaysia tu sendiri memang ramai yang terkesan dengan data-data ni lah. So untuk Islamic Relief Malaysia sendiri gerak kerja baru-baru ni semalam orang kata fresh from oven kan. Tim di Peninsula kami telah menjalankan pengagihan pack makanan sebanyak 150 pack kepada keluarga komuniti Cina. Ini sempena Chinese New Year, Tahun Baru Cina. So di salah satu PPR di Setapak. So kata di kalangan penerima tu antaranya warga emas, so ada juga yang keluarga yang terkesan daripada COVID, yang ada yang dihilangkan yang hilang pekerjaan, yang kata ada tu yang mungkin warga emas tu sebelum ni pendapatan daripada anak-anak, tapi bila pandemik ni anak-anak kena berhenti kerja, so warga emas ni pun hilang semua pendapatan kan. Macam tu. So itu di Peninsula lah. Di Sabah setakat ni alhamdulillah Share the Joy dah dijalankan minggu lepas. So di Sarawak insya-Allah minggu ni untuk pengagihan Share the Joy lah. So sekarang ni Islam Relief Malaysia kata dengan keadaan sekarang pandemik, kata dengan PKP lagi. So tim di Sabah, termasuk di Sabah dan Sarawak, kami banyak kata menggerakkan rakan pelaksana jugalah yang berada di komuniti-komuniti yang kami, kawasan-kawasan yang kami target.
Itu sedikit sebanyak lah gerak kerja buat masa SKIDI untuk Islamic Malaysia. Tapi setakat ni semua gerak kerja tersebut berjalan dengan lancar lah. Maknanya sahabat-sahabat sukarelawan, petugas Islamic Relief Malaysia boleh lah Alhamdulillah sampai ke lokasi-lokasi untuk sampaikan bantuan Setakat ni kita bergantung juga pada PN sebab kita tengok pada kawasan macam contoh di Sarawak, diorang nak buat di Sibu. So staff kami tak boleh nak ke sana sebab Sibu keadaan sekarang banyak kes kan. So kita kita orang kata beri amanah tu minta tolong pada rakan pelaksana NGO di sana yang kita collaborate lah untuk diorang orang kata memastikan barang-barang yang kita bagi tu sampai ke penerimanya. Itu sedikit sebanyak lah yang mana maksudnya yang mana staff IR Malaysia boleh reach, kita pergi. Yang mana tidak kita akan menggerakkan rakan pelaksana yang di sana lah. Begitu. Okey. Kalau tadi kita ada kempen Share the Joy khusus untuk Tahun Baru Cina, sahabat-sahabat ataupun komuniti Cina yang turut kita santuni. Lepas ni kita nak beralih pula untuk rezeki Ramadan kita. Kita ada bantuan pack makanan untuk Ramadan, untuk penerima manfaat juga. Mungkin sekarang ni tengah sibuk cari-cari ataupun buat sorting ataupun saringan mencari penerima manfaat. Macam mana proses tu berjalan, Sis? Baik. Kalau orang kata untuk assessment ni sebelum pandemik ni, staff IR Malaysia boleh pergi ke kawasan-kawasan yang kita target tu, boleh jumpa setiap wakil komuniti, sebanyak yang boleh untuk kita macam pilih yang terbaik, pilih kawasan yang paling susah di antara yang susah lah. Tapi untuk start daripada pandemik ni saya boleh cakap jugalah yang untuk staff sendiri kami ada limitasi untuk pergerakan. Untuk tahun ni assessment tu berjalan dalam waktu PKP. So kami buat sebelum kami ke sana, kami memang minta menggerakkan volunteer yang sedia ada di sana ataupun wakil-wakil partner. Dan ada juga NGO yang kami kenal yang berada di kawasan-kawasan yang kita target. So untuk penilaian kita gerakkan volunteer kita punya partner ni lah. So selepas tu barulah tim IR Malaysia kita boleh pergi sana jumpa. Orang kata kita ada dah target-target pergi jumpa untuk orang kata double assessment tempat-tempat yang kita nak buat untuk pengagihan ni. Sama juga untuk pemilihan keluarga lah. So pemilihan keluarga ni kalau before ni memang kita minta bantuan kepada amil, wakil masjid ataupun NGO yang biasa di sana untuk orang kata membuat saringan raw data lah penerima di sana. Itu dari segi penilaian. Untuk pengagihan pula sebelum pandemik ni kita boleh orang kata Ramadan ni memang kita tunggulah pada PN kan, pada Iwan, Syazwan. Ramadan ni masa itulah kita nak buat bubur lambuk, masa itulah kita nak buat majlis berbuka puasa kan. Meriah, ramai-ramai. Lepas tu macam kami before ni buat di kampung orang asli kita, yang mak-maknya merewang, yang anak-anaknya kita buat pertandingan melukis kan. Yang muda-muda ni pergi decorate rumah orang kan. So meriah lah yang boleh orang kata aktiviti yang boleh melibatkan ramai orang seperti volunteer, staff kan. Staff kami pun tunggulah kalau Ramadan ni. Dan korporat lah sebab orang masa ni lah orang kata nak buat CSR apa semua. Tapi start daripada 2020 pandemik, boleh saya katakan ialah kita dengan SOP. Sekarang pun kita norma baharu kan, by KKM apa semua. So dari segi distribution tu kita banyak macam tahun lepas PKP masih strict, so kita memang buat distribution dari rumah ke rumah. Kebanyakan je lah dari rumah ke rumah. Di Sabah Sarawak, macam di Sabah sendiri tim memang banyak menggerakkan sebab di sana kami collaborate dengan Hikmah kan, dengan NGO di sana. So mereka bergerak bersamalah. Macam di Sarawak tahun lepas ada kawasan tu yang mereka tak boleh pergi. Ada certain area je di Kuching kan, di area-area bawah je diorang boleh pergi. So dari segi pengagihan tu memang kita kena follow lah actually apa sahaja SOP yang ditetapkan pada keadaan tu. Sebab PKP lain, PKPB lain, PKPP pun lain kan. So untuk Ramadan kali ni kita tengoklah kan masa tu PK apa kan, PKPP ke PKPB ke kan. So kita akan kita akan follow lah
Islam, apa saja SOP, tapi kita akan memastikan alhamdulillah setakat ni untuk di Peninsula tak ada masalah untuk kami turun mengagihkan barangan. InsyaAllah ya. Tapi perancangan tu dah disusun atur dan kejap lagi kita untuk pusingan kedua kejap lagi nak cerita lebih lanjut lah kalau perancangan tu dah ada dan macam mana pelaksanaannya bila tiba Ramadan nanti. Tambah-tambah lagi macam mana kita nak ajak sahabat-sahabat kita yang dermawan, budiman, hartawan dan sebagainya lah. Rupawan pun ada untuk sama-sama memaknakan Ramadan bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia. Saya rasa semangat Sis Faa pagi ni, kejap lagi ni habis on air ni, dia terus start engine, dia jalan terus cari mana-mana penerima manfaat yang boleh dibantu tu. Betul kan? Terus dah merah muka dia. terus keluar ke apa ni? Ke masuk rumah balik. Apapun kita bersama Sis Faa Zura Kadir mewakili Islamic Relief Malaysia pagi ni. Kita berehat kejap ya Sis. Dan kita akan kembali kejap lagi untuk bicara lebih lanjut tentang memaknakan Ramadan. Ya, dan sahabat-sahabat semua jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami di Warna Pagi. Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM. Pian Delga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi, yang mana kami menyiarkan juga siaran langsung untuk Saudara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia ni di Facebook IKIM FM dan juga di Facebook Islamic Relief Malaysia. Pagi ni kita ada tajuk tentang memaknakan Ramadan. Sis Faa Zura Kadir masih lagi bersama kita ya. Tadi kan bila kita tengok kat poster tu kan Sis Faa memaknakan Ramadan, sekali tengok macam memakankan makanan. Jangan ingat makan sangat Ramadan Kita nak ingatkan pada kita semua supaya memaknakan. Dan mungkin macam mana kalau Sis Faa nak jelaskan pada sahabat pendengar kita yang menonton juga di Facebook IKIM FM dan juga Facebook Islamic Relief, macam mana kita nak maknakan Ramadan tahun ini bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia? Ya, Sis Faa. Baik. Sebelum kita memaknakan Ramadan kan, Islamic Relief Malaysia dah launch, alhamdulillah 1 Februari itu kita launch Rezeki Ramadan. Nama pun rezeki. #kongsi rezeki Ramadan kan, kita sama-sama share rezeki. So untuk package Ramadan ni kita ada, kalau tengok pendengar boleh search di Islamic Relief Malaysia punya website. So kita ada package RM200, ada package RM300. Kenapa ada beza-beza package ni sis kan? So RM200 tu meliputi beberapa negara, Malaysia, Lebanon, Jordan, Sri Lanka dan lain-lain lah. Untuk 300 ni meliputi Syria, Palestin, Indonesia, Somalia. Banyaknya Islamic Relief war-warkan ni kan negaranya. So untuk siapa yang baru mendengar,
baru mengenali lah orang kata Islamic Relief ni. Islamic Relief Malaysia beroperasi di 43 buah negara. Dan untuk Ramadan ni kita khususkan kepada 32 negara. Banyaknya kan negara-negara Okey. ni. Macam manalah Islamic Relief Malaysia ni nak sampaikan duit-duit yang Nak kita donate sampai. ni kan. Ah. Macam manalah kan. So bukan macam Sis Faa ke yang pergi hantar duit tu? Tidak. Oi, dah seorang Naya. Tidaklah kan. So untuk Islamic Relief di negara-negara yang kita beroperasi ni kita ada Islamic Relief di sana. Contoh macam Islamic Relief Malaysia lah. Islamic Okey. Relief Malaysia. Di India ada Islamic Relief India, Indonesia dan seterusnya lah. So itu sedikit sebanyak ni lah, dan kita sasarkan untuk di Malaysia 6,000 keluarga. Dengan pandemik ni 6,000 ni bagi saya kata berapa persen je kita ambil kan kalau kata dari segi jumlah orang yang keluarga yang miskin tu. So kalau di luar negara 6,000 keluarga juga. Okay. So macam mana kita nak kaitkan memaknakan Ramadan ni kan. So kenapa kita buat kempen yang awal untuk penyumbang-penyumbang macam kata RM200 ni mahalnya sekali kan, gaji dah lah kena potong apa semua kan. So RM200, RM300 besarnya. So anda boleh menyumbang serendah RM5 kan, serendah RM5. Kalau hari ni rasa macam dengar saya cakap hari ni, rasa nak menyumbang lah, terus tu boleh donate RM5 kan. Tapi kalau kata sekarang macam belum gaji kan, boleh sempat lagi nak menyimpan ni pada pian kan, macam Tuan boleh menyimpan lagi ni sehari RM1 kan. So dah nak Ramadan nanti bolehlah sumbang berapa puluh ringgit, RM50, tak kisah berapa pun kan. So memaknakan Ramadan ni tu kita lainkan, anda menyimpan ataupun menyumbang. Kita tak tahu duit tu macam sampai, contohlah anda niat nak hantar duit tu ke Somalia. So kita tak tahu dekat sana, yang kita tahu orang dekat sana makan pun orang kata mungkin tak dapat 3 kali sehari, mungkin sekali sehari saja. So bila anda menyumbang tu waktu Ramadan, dia boleh berbuka puasa dengan nasi, dengan kalau kata dengan roti, makan ruji diorang lah. So memaknakan Ramadan, dengan anda menyumbang memaknakan Ramadan kepada penerima dan memaknakan Ramadan anda sendiri. Kita bila menyumbang kan rasa ya Allah, alhamdulillah dapat bantu orang lain. Tolong kan. orang. Orang lain ada yang menangis, ada yang ketawa dengan mendapat bantuan Ramadan tu. So itu sedikit sebanyak lah memaknakan Ramadan sendiri. Alang-alang cerita tentang ada yang menangis, ada yang ketawa tu saya terfikir kenapa dia ketawa kan. Tapi mungkin kalau Sis Faa boleh kongsikan dengan kita apa antara luahan para penerima manfaat dalam nangis ketawa mereka tu, apa yang pernah diluahkan, mungkin yang Sis Faa sendiri pernah dengarkan, untuk bagi sedikit sebanyak bagi semangat lah pada sahabat-sahabat kita yang nak menerima ataupun menyumbang dan berkongsi rezeki ni. Kalau boleh dikongsikan pagi ni Sis. Ya, baik. Okey, saya sebut kan, ada yang ketawa, ada yang menangis kan. Okey, so bagi untuk orang kata untuk COVID pandemik ni, saya rasa semua individu tahun lepas tu macam terkejut, tiba-tiba pandemik COVID ni kan, macam tak biasa, nak kena pakai face mask lah, nak kena pakai sanitizer lah, ada yang sampai pitam pakai face mask kan. So anda bayangkan kita ni pitam, ada orang tu tak mampu pun nak beli face mask. Kan kita nak kena menjaga SOP ni, diorang nak beli face mask tu pun berkira-kira. Kalau kata nak beli beras tu pun orang kata diorang catulah kan, nak beli beras tu sebulan mungkin, kalau kata 2 bulan mungkin sekali je diorang mampu beli, apatah lagi untuk membeli face mask. So untuk tahun lepas antara feedback yang saya dapat lah daripada penerima ni, mereka orang kata dengan keadaan sedia ada pun dah susah kan. Ada yang tu yang warga emas yang menjaga cucu ataupun menjaga anak-anaknya, menjaga cucu lah. So duduk di luar bandar pula, lepas tu kena pula COVID ni banyak isteri meniaga tak boleh nak meniaga, lepas tu hilang semua pendapatan. So lepas tu kena pula ikut SOP, tak boleh nak meniaga. So korek ni duit kebanyakan yang saya terima memang diorang terpaksa lah korek duit yang ada, yang disimpan tu untuk cover masa yang diorang tak boleh meniaga tu. Sebab saya banyak reach dengan peniaga kan, so banyak saya mendengar sharing macam tu lah. So bukan yang kecil-kecil, daripada kecil sampailah perniagaan yang besar-besar, sama je. So diorang kena orang kata simpanan yang ada setahun kan, yang nak peniaga kecil tu bukan senang diorang nak menyimpan, betul tak? Nak rolling modal apa semua. So simpanan yang ada tu lah yang diorang guna untuk cover hari-hari survive ya. So dengan bantuan Ramadan alhamdulillah diorang kata
at least orang kata nak Ramadan tu senyumlah anak-anak boleh berbuka. Kan dalam pack Ramadan kita pun ada antara ada kari ayam, sardin. So itu antara yang kata bolehlah buat lauk, lepas tu ada beras kan. So at least orang kata dia nak berbuka, nak bersahur tu ada juadah makanannya. Itu yang untuk menangis lah. Nak cerita yang ketawa ke? Menangis. Boleh juga. Ada. Kenapa tu agaknya? Jarang dengar ni. Ah, Sis Faa ketawa dulu sebelum cerita tentang ketawa. tidak. Maaf. Okey. Jom kita cerita. Sebab Apa bagi ceritanya? bagi saya penerima ni tidak semua yang orang kata actually sedih dan ketawa tu ialah emotions, betul tak? Ada orang tu betul. dia kita hit soft spot dia menangis. Betul. Sebab apa dia rasa macam ada orang care pasal dia, ada orang ambil tahu pasal dia. Yang ketawa ni maksudnya senyum lah, tidak ada ketawa macam saya tadi. Dia senyum lah. So Dia tu senyuman dapat gembira. senyuman gembira kan. Happy bila kami datang rumah, tunjuk barang-barang, senyum kan. Dia kata alhamdulillah makcik Adilah ni kan. Sebab tak semua penerima menangis. Ada penerima betul. yang alhamdulillah terima kasih lah dapat jumpa ni kan. PKP ni nak keluar tak boleh. Korang datang daripada jauh-jauh, daripada mana? Dari Bangi. Jauh datang kan. So dapatlah jumpa borak dengan orang Bangi kan. Macam mana. Dapat pula kita bawa pula pack makanan Ramadan. So itu ada yang senyum lah. Itulah masa saya. Senyum gembira. Jadi mungkin sahabat-sahabat boleh bayangkan macam mana bahagianya ada antaranya mak-mak yang menerima bantuan daripada sumbangan sahabat-sahabat sekalian yang dapatlah sediakan juadah sikit sebanyak untuk keluarga, tambah-tambah lagi di bulan puasa nanti. Tambah-tambah kita pula bagi orang buka puasa, maknanya besar pahalanya itu, sangat besar. Tambah-tambah lagi untuk memaknakan Ramadan. Okey, di hujung ni mungkin apa pesanan Sis Faa untuk sahabat-sahabat penyumbang kita yang dermawan, budiman, pemurah hati semuanya ni lah untuk pagi ni Sis. Baik, pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar ataupun pendengar yang sebelum ni memang tak henti-henti follow Islam Relief, menyumbang kan, menyumbang kempen, menyumbang dan support kempen-kempen yang kami buat kan untuk tahun ni. Yang kata yang paling besar setakat ni rezeki Ramadan. Ada juga yang lain, mai sedekah, bantuan kecemasan lokal. Ada juga kan masih di luar negara rayuan musim sejuk, rayuan COVID ni yang kata setakat ni masih berjalan. So rayuan COVID masih kita buka mai yatim dan lain-lain lah. So macam mana ni sis kita nak donate ni, banyak kempen ni kan. So anda boleh untuk yang macam boleh akses ke internet, boleh belayari laman web kami di www.islamicrelief.org.my. Dan kita ada juga yang mana macam susahnya nak layari laman web ni. Tak apa, kita ada di Shopee, di Launchgood, di Grab pun ada, Give Asia, Kita Fund, Touch and Go wallet pun kita ada. So boleh akses ke sana. So di website tu sendiri banyak juga kempen-kempen. Kalau kata Sis Faa tak terangkan sesatu lah apa kempen-kempen ni, boleh tengok dekat website kami. Kita ada tunjuk ke mana duit tu pergi, berapa ramai yang kita reach, apa jenis sumbangan kita bagi. So kalau kata macam website pun macam tak boleh ni lah untuk mak-mak tu utamanya kan. Kita orang selalu juga dapat call makcik-makcik. Tak reti lah makcik nak buka internet ni kan. So boleh call kami di 0389263434 ataupun di WhatsApp center, boleh WhatsApp kami di WhatsApp center 019-637-9788. So itu sahaja insyaAllah. Itu saja Terima kasih banyak. Kita dah lalukan semua info yang Sis Faa sebutkan tadi, termasuk di semua laman media sosial, termasuklah TikTok, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Cari je Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah anda akan jumpa macam-macam maklumat terkini yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita dari Islamic Relief Malaysia. Lepas ni gimana ni? Faa nak gimana ni? Dari kerja. Masuk office. Masuk office. Dekat rumah saya punya internet tak kuat pada Tian. Itu yang keluar untuk orang kata melancarkan. Saya pun pagi-pagi ni kan tenaga lebih kan. So keluarlah untuk melancarkan. Kan internet tak kuat kan, kita sekat-sekat pula tak best kan. Kan nanti pula kan masa live tu kan. Apa pun terbaik perkongsian hari ni. Terima kasih Sis Faa. Ada juga yang bertanya, Izzat Roslan tanya, macam mana Sis Faa terus mengadaptasi suasana pandemik dengan PKP sewaktu menjalankan tugas. Tadi dah cerita juga kan macam mana kita kena patuh SOP. Lepas tu ni Big Boss pun hantar juga komen. Mana tadi? Bawah sikit. Katanya semangat weekend baru bertugas. Ni dah dalam kereta. Itu dah tanggungjawab yang jauh lebih banyak daripada masa yang ada. Allahu Akbar. Terima kasih
Siswa Azura atas perkongsian kita hari ini. Kita doakan semoga dimudahkan urusannya insya-Allah untuk sahabat-sahabat Islamic Relief Malaysia dan juga yang bakal menyumbang untuk sama-sama meriahkan kempen rezeki Ramadan di Islamic Relief Malaysia. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okay, jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Alhamdulillah, itu dia sahabat kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya betul, pastinya yang menjadi penutup untuk Warna Pagi edisi hari Isnin hari ini 2202-2021. Ya, Dan nombor. pastinya selepas ini Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan apa ni? Rancangan Pesona di Zahra dengan tajuk atau pembawa silibus forensik keluarga. InsyaAllah akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ya. Oh, Ustaz punya tajuk sekarang ni memang dahsyat-dahsyat betul. Semua pasal hati, tentang minda, tentang psikologi. Sama-sama lah nantikannya. Moga bermanfaat untuk